Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta ibu ya. Hari ini kita bersama lagi dalam sesi doa buku bersama Cikgu Daniel. Buku ini diberi nama Membongkar Misteri Tamadun Awal Dunia, Pandang Sisi Peradaban Mesir Purba. Buku ini ditulis oleh Muhammad Daniel Ramli, saya dengan kolaboratif bersama At-Tirmizi Ramli. Buku ini diterbitkan oleh Hijaz Record Publishing pada tahun 2018 ya, dan mempunyai 259 halaman bercetak. Apa yang penulis gagaskan dalam buku Mesir kuno ini ya? Yang paling penting adalah hasratnya untuk memurnikan sejarah itu sendiri, seperti mana buku-buku tulisan penulis sebelum ini ya, iaitu ingin mencari titik temu antara pensejarahan Mesir kuno atau Mesir purba yang ditulis oleh sejarawan barat atau orientalis dengan sirah-sirah yang ditulis oleh ilmuwan muslim. InsyaAllah buku ini dibahagikan kepada 9 bab ya. Agak banyak, 9 bab, termasuk penutup 10 ya. Bab yang pertama adalah latar belakang kemunculan. Latar belakang kemunculan. Penulis menerangkan tentang garis masa, latar tempat, dinasti. Anda boleh rujuk lokasi dia. Mesir kuno Mesir Utara, Mesir Selatan atau Lower Upper Egypt. Itu banyak peta ya, anda boleh lihat dekat dalamnya. Seterusnya, tajuk yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sesebuah tamadun tidak boleh lagi daripada sistem pemerintahan ya. Dalam ini penulis gagaskan beberapa pembahagian dinasti-dinasti dalam kerajaan tamadun Mesir kuno. Anda boleh lihat beberapa nama tokoh-tokoh atau nama Firaun, ketua-ketua. Contohnya beberapa Firaun kuno. Contohnya Tutmosis III, Amenhotep IV, Tutankhamun, Ramses ya. Dan juga penulis senaraikan juga Firaun wanita yang biasa dikenali seperti Hatshepsut, Nefertiti. Dan seterusnya, tajuk yang ketiga adalah sistem ekonomi dan sosial tamadun Mesir kuno itu sendiri. Ini tamadun Mesir kuno tidak boleh lari daripada Sungai Nil, atau dikenali sebagai anugerah Sungai Nil. Kenapa? Sebab Sungai Nil menjadi punca utama kepada sumber ekonomi masyarakat tamadun Mesir kuno. Anda boleh lihat dalam tajuk bab 3. Terdapat juga lah sistem ekonomi tambahan seperti perdagangan, pelembungan dan seterusnya. Susun lapis masyarakat, sistem sosial yang diketuai oleh Firaun, pegawai kerajaan, tentera, jurutulis, pedagang, tukang, petani dan hamba. Dan diceritakan juga dalam buku ini tentang kedudukan wanita dalam strata sosial masyarakat Mesir kuno. Seterusnya dalam tajuk ini juga disebut tentang mitologi Mesir kuno atau kepercayaan mereka ya. Seterusnya bab 4 tajuk bab 4 adalah monumen misteri. Tamadun Mesir kuno tidak boleh lagi daripada monumen misteri. Sudah pastilah monumen yang paling penting adalah piramid lah. Piramid anda boleh rujuk dalam ni beberapa piramid, termasuklah piramid besar Giza beberapa kisah misteri sebalik piramid juga ada termaktub dalam buku ini. Sphinx, anda boleh lihat juga Sphinx bukan sahaja Sphinx yang berada di kawasan Mesir ya, tapi juga penulis tambahkan sedikit kedudukan Sphinx di merata dunia termasuk hingga ke Asia Selatan. Seterusnya kompleks-kompleks kuil,
Karnak contohnya. Okay. Dan yang terakhir Obelisk ya. Tamadun Mesir juga terkenal dengan Obelisk, dan Obelisk ini juga dapat dikesan di merata dunia. Okay, seterusnya tajuk yang kelima adalah kisah 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Ini penulis ringkaskan tentang beberapa kisah 25 Nabi dan Rasul secara ringkas. Kenapa? Sebab penulis ingin kaitkan dengan kisah Nabi dan Rasul. Dan dalam bab seterusnya nanti yang turut menjadi pendakwah yang menyebarkan agama menyembah Allah dalam masyarakat tamadun Mesir kuno. Okey, bab 6 Nabi yang pertama yang direkodkan berada atau terlibat dalam tamadun Mesir kuno adalah Nabi Yusuf. Dalam bab 6 anda boleh lihat tentang Nabi Yusuf dalam bab 6, sejarah Nabi Yusuf ya. Dan dalam tajuk Nabi Yusuf ini agak menarik ya. Kenapa? Disebabkan istilah Firaun berubah menjadi raja. Kenapa? Anda boleh lihat dalam tajuk ini. Ada penerangan daripada penulis yang berkait dengan kaum Hyksos ya. Seterusnya bab 8 adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa juga antara nabi yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Semua orang pernah mendengar sekurang-kurangnya kisah atau sirah Nabi Musa ya, yang ketika kelahirannya penuh dengan pancaroba, namun pada akhirnya ironi ya, membesar dalam istana Firaun itu sendiri. Okay. Seterusnya bersambung kepada abangnya, iaitu Nabi Harun ya, dalam bab 8. Okay, dalam bab 8 adalah kisah Nabi Harun, saudara Nabi Musa, yang didoakan oleh Nabi Musa supaya membantunya dalam berdakwah kepada umat Mesir ya. Okey, anda boleh lihat kisah-kisah Nabi ini dalam buku ini. Seterusnya seperti biasalah teori domino ya, atau teori ketamadunan, kemunculan, perkembangan, zaman keemasan ya, dan akhirnya keruntuhan. Dalam tajuk ini juga penulis dalam bab 9 ya, kejatuhan tamadun Mesir kuno. Okey, pelbagai cabaran ya. Contohnya dalam penulis buku The Evolution of Civilization, Carol Quigley, ada 7 proses kebangkitan dan keruntuhan tamadun. 1 ya mixture, 2 gestation, 3 expansion, 4 age of conflict, 5 universal empire, 6 decay, 7 invasion. Okay, itu yang dikatakan oleh penulis buku The Evolution of Civilization ya. Dan Ibn Khaldun juga memainkan peranan dalam menerangkan istilah keruntuhan ini juga. Fasa-fasa keruntuhan dalam tamadun ya, biasanya melibatkan penaklukan ya. Dan akhir sekali penulis tutup buku Mesir kuno ini dengan sedikit garis masa ya, ringkasan garis masa. Anda boleh rujuk dalam buku ini nanti. Dan di akhirnya adalah biblio, rujukan-rujukan untuk menyiapkan buku Mesir purba ini ya. Okey, penulis ya. Okey, sekian saja anda boleh dapatkan buku Mesir kuno ini di pasaran. InsyaAllah jikalau ada yang baik padanya, silakanlah kongsi. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.